Assalamualaikum semua anak-anak cikgu. Semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Hari ini cikgu hendak terangkan topik kemahiran proses sains. Baiklah, kemahiran proses sains mempunyai 12 kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, membuat hipotesis, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah dan akhir sekali ialah mengeksperimen. 12 kemahiran ini akan anak-anak gunakan semasa menjalankan eksperimen di dalam kelas ataupun semasa mempelajari apa-apa sahaja situasi dalam sains. Baiklah, kemahiran proses sains yang paling asas ialah memerhati. Semasa kita memerhati, kita menggunakan 5 deria asas kita iaitu penglihatan, pendengaran, menghidu, rasa dan juga sentuhan. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana kita memerhatikan buah durian dan juga kilat menggunakan deria asas kita. Ketika kita memerhatikan buah durian, kita hanya menggunakan 4 daripada 5 deria asas, iaitu kita menghidu bau durian, kita melihat bentuk dan ciri durian, kita merasa manis buah durian dan kita menyentuh permukaan kulit durian. Seterusnya, ketika kita memerhatikan kilat dan guruh, kita hanya menggunakan 2 sahaja deria asas kita, iaitu kita menggunakan deria penglihatan untuk melihat cahaya kilat dan kita menggunakan deria pendengaran untuk mendengar bunyi dentuman kilat. Baik, seterusnya, melalui pemerhatian, barulah kita akan dapat menyatakan perbezaan dan persamaan sesuatu objek tersebut. Kemudian, kita akan dapat mengelaskan objek mengikut ciri tertentunya. Sebagai contoh, gambar yang pertama ialah gambar pokok nenas dan gambar yang kedua ialah gambar pokok tebu. Soalan menyatakan apakah perbezaan pokok nanas dan pokok tebu. Di sini kita menggunakan deria penglihatan kita untuk memerhati. Apa yang kita nampak ialah pokok nanas berbuah manakala pokok tebu tidak berbuah. Apakah persamaan pokok nanas dan pokok tebu? Baik, pokok nanas dan tebu mempunyai akar serabut. Pokok nanas dan tebu juga mempunyai daun yang berurat selari. Kesemua pemerhatian ini kita menggunakan deria penglihatan. Baik, seterusnya kemahiran kedua iaitu mengelas. Bagaimana kita hendak mengelaskan sesuatu objek? Baik, kita akan mengelaskan objek itu mengikut kepada ciri tertentu yang diperhatikan. Sebagai contoh, di dalam gambar terdapat beberapa gambar haiwan iaitu rama-rama, burung, laba-laba, gajah, ikan, kelawar, katak, lebah dan juga buaya. Baiklah, di sini cikgu memberikan contoh pengelasan yang paling mudah. Cikgu mengelaskan haiwan-haiwan ini kepada haiwan yang bertulang belakang iaitu burung, kelawar, katak, buaya, gajah dan ikan. Manakala haiwan yang tidak bertulang belakang pula ialah rama-rama, laba-laba dan juga lebah. Untuk pengetahuan anak-anak, kita boleh kelaskan haiwan ini mengikut ciri-ciri tertentu yang kita perhatikan selain daripada bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Sebagai contoh, kita boleh mengelaskan haiwan ini kepada yang hidup di darat dan hidup di air. Begitu juga haiwan yang berkaki 2, haiwan yang berkaki 4 ataupun kita hendak mengelaskan haiwan ini kepada haiwan omnivor, karnivor ataupun herbivor. Kemahiran proses sains yang ketiga pula pada kali ini ialah mendefinisi secara operasi. Apakah definisi secara operasi? Definisi secara operasi memberi takrifan kepada apa yang bergerak balas selepas penyiasatan. Maksudnya, apa yang diperhatikan selepas eksperimen atau penyiasatan dijalankan. Contohnya,
Jadual menunjukkan pertumbuhan anak benih yang direkodkan selama 16 hari. Bilangan hari daripada hari ke-4, 8, 12 dan 16 diperhatikan. Kemudian ketinggian anak benih telah dicatat dalam sentimeter. Baik, apakah definisi secara operasi bagi pertumbuhan anak benih? Pertumbuhan anak benih ialah ketinggian anak benih selama 16 hari. Baik, seterusnya kita hendak mempelajari tentang kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Contohnya, jadual menunjukkan pertumbuhan anak benih yang direkodkan selama 16 hari. Ini bermakna setiap hari murid-murid perlu merekodkan ketinggian anak benih menggunakan alat pengukur yang piawai. Yang mana setelah ketinggian anak benih diukur, kita mencatatkan ketinggiannya menggunakan nombor-nombor di dalam jadual. Diharapkan murid-murid telah faham apa yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Baik, untuk tugasan seterusnya, cikgu hendak kamu menjawab soalan pada muka surat 1 dan 2 di dalam modul yang telah dibekalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.